Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar aw kama qala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memohonkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bersama-sama kita berada dalam majlis zikir, majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis yang saya bacakan tadi menceritakan bahawa menerangkan mengenai al-hadis yang paling baik, iaitu percakapan yang paling baik ialah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itu, yang dibuat perkara baru dalam agama, merupakan satu benda yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap benda bid'ah itu ialah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap benda yang sesat itu tempatnya ialah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua perkara yang perlu kita ingat sentiasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasulih. Selagi mana kita hidup, dua perkara yang perlu kita pegang dalam hidup kita ialah pusaka yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selagi mana kita berpegang dengan dua sumber ini, dengan dua perkara ini, Quran dan Sunnah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dan itulah yang kita harapkan, insya-Allah kita akan terus kekal dalam keimanan dan dalam Islam ini, yang merupakan satu anugerah Allah yang cukup berharga, sampailah kita kita menghembuskan nafas yang terakhir, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya memilih untuk berkongsi dengan tuan-tuan 2-3 kutub hadis, 2-3 petikan hadis yang diambil daripada kitab 40 hadis akhir zaman yang dikarang oleh Syekh Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. InsyaAllah, yang tidak, kalau tidak ada arah melintang, insyaAllah saya ingat dia akan datang pada karnival Ma'al Hijrah di Islam ini, insyaAllah. Jadi hadis-hadis ini, 40 hadis disusun oleh beliau yang menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan umat akhir zaman, yang berkaitan secara khusus yang Nabi SAW ceritakan 1436 tahun yang lalu, yang Nabi sebut kadang-kadang mungkin tidak berlaku zaman Nabi, tapi banyak sudah pun berlaku di zaman kita ini, insyaAllah. Jadi saya tidak akan baca semua, mungkin kalau ada kelapangan nanti akan kita kongsi pula, insyaAllah. Jadi hadis yang akan saya bacakan pada malam ini, tuan-tuan, untuk kita sama-sama memberi peringatan untuk kita, bertajuk 5 maksiat yang disegerakan balasannya oleh Allah. 5
5 jenis maksiat yang kalau kita buat benda ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasan berupa azab kepada kita. An Abdullah ibn Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syar al-muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wa lam yanqusu al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddati al-mu'nati wa jawri sultanin 'alayhim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u al-qatar min as-sama' wa lawla al-baha'im lam yumtar wa lam yanqudhu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallallahu 'alayhim 'aduwan min ghayrihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara yang kalau kamu telah dibalakan dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya, maka tiada lagi kebaikan bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara-perkara itu ialah, yang pertama, tiada terzahir, yakni nampak perzinaan pada sesuatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda, kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit, jikalau tiada ada binatang yang hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, hadis yang kita bacakan pada malam ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ni merupakan salah seorang muhaddis, orang yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Dan hadis ini bertaraf hadis hasan sahih menurut setengah pentahqiq hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Siapakah Abdullah bin Umar? Kita pernah dengar banyak kali Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, bila buka dalam buku hadis, kebanyakan mungkin yang pernah jumpa dalam di antara perawi ini periwayat hadis, di antaranya ialah Ibnu Umar. Siapakah beliau? Beliau ini merupakan anak kepada khalifah Islam yang kedua. Siapa? Khalifah Islam kedua itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua. Baik. Jadi Abdullah bin Umar ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang besar, walaupun mungkin pada zaman Nabi itu dia kecil lagi, tapi dia di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, di antara kelebihan Abdullah bin Umar ni, dia ni merupakan seorang yang sukakan sunnah. Begitu sukakan taksub kepada sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah-sunnah yang biasa. Kita ni mungkin pakai sorban ke, jubah ada bersolat dia awal waktu itu sunnah Nabi lah.
puasa Isnin Khamis dan sebagainya, itu sunnah-sunnah Nabi yang Nabi buat. Solat ba'diyah, solat sebelum subuh contoh, itu dia asal sunnah-sunnah Nabi yang Nabi buat. Tapi Sayyidina Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ni lebih daripada itu. Dia punya sukakan Nabi Muhammad SAW ni sampaikan setiap tindakan yang Nabi buat, yang orang lain tak ikut pun dia ikut. Contoh, satu ketika mana Nabi Muhammad SAW pergi ke Mekah, pernah suatu ketika Nabi biasaanya bila pergi ke satu tempat, bila naik unta, Nabi tidak akan parking unta dia itu sesuka hati, tetapi Nabi akan naik, akan berhenti ataupun parking dia punya unta dia, kenderaan dia, apabila unta tersebut berhenti. Jadi apabila tiba di Mekah, unta Nabi pusing 2 kali. Sampai di satu tempat tu, dia pusing 2 kali. Pusing 2 kali, jalan, baru dia parking. Jadi orang lain tak ikut dia ni. Tetapi Abdullah bin Umar bila dia pergi ke Mekah, kan, jalan tu, sampai tempat tu, mungkin dia tak sampai gitu, dia tak nak, tidak. Tujuan dia bukan nak ke situ, tapi nak pergi tempat lain. Tapi dia sampai di situ, dia akan pusingkan unta ni 2 kali, jalan, baru berhenti. Itu sunnah, maknanya dia ikut betul-betul. Satu ketika mana dia bermusafir, kemudian sampai di satu tempat tu Nabi pernah berhenti sebelum tu. Nabi berhenti rehat di sebatang pokok, berhenti rehat di situ. Kemudian Sayyidina Umar ni bila pergi melalui jalan yang sama yang pernah Nabi lalu, dia akan berhenti juga di situ. Berhenti juga di situ, walaupun sekejap berhenti, kemudian meneruskan perjalanan. Sampai begitu sekali dia ikut Nabi SAW. Itu dia akan kelebihan, dan juga disebutkan di kalangan sahabat yang paling adab, iaitu paling terperinci mengetahui tentang sunnah Nabi SAW. Baik itu tentang Abdullah bin Umar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan riwayat daripada Abdullah bin Umar, menceritakan kepada kita bahawa satu hari Nabi SAW berhadap, iaitu berada bersama-sama dengan para sahabat, dan Nabi bersabda, wahai kaum muhajirin, ya mahsyarul muhajirin. Maknanya Nabi bercakap bersama dengan kaum muhajirin. Siapa kaum muhajirin? Kalau kita tengok dalam hijrah, peristiwa hijrah, ada kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin ini merupakan sahabat Nabi SAW yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah, muhajir, orang yang berhijrah, kan? Itu muhajirin. Ansar ialah kaum para sahabat Nabi yang duduk di Madinah, yang menerima kedatangan kaum muhajirin daripada Mekah ke Madinah. Itu kaum Ansar muhajirin. Dan maknanya hadis ini Nabi SAW berbicara bersama dengan kaum muhajirin. Wahai kaum muhajirin, Nabi sebut ada 5 perkara yang mana kalau kamu telah dibalakan dengannya, iaitu kamu telah melakukan dan mengerjakan 5 perkara ini, maka tiada lagi kebaikan bagi kamu, ya? Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala semoga kamu tidak menemui masa itu. Maknanya 5 perkara ini tidak berlaku lagi zaman Nabi. Tapi Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kalaulah kamu jumpa 5 perkara ini dan kamu terlibat dengan 5 perkara ini, la khaira fikum, tidak ada kebaikan bagi kamu. Yang pertama, Nabi sebut, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, tiada terzahir, yakni tidak nampak perzinaan pada sesuatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un dan penyakit yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang dirahmati Allah, bila saya baca hadis ini, saya suka relate, kaitkan dengan keadaan semasa zaman kita sekarang. Cuba tuan-tuan perhatikan betul ataupun tidak sabda Nabi Muhammad SAW. Iaitu Nabi beritahu kepada kita bahawa apabila al-fahishah maksudnya dalam bahasa Arab keji asalnya, tetapi para ulama mentafsirkan perkataan fahishah ini dengan perkataan perzinahan. Kerana dalam Quran ini ada satu ayat, sampai ayat yang mengharamkan zina, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu dekati zina, jangan kamu hampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu satu benda yang keji dan juga jalan yang paling buruk sekali. Jadi al-fahisyah maksudnya ialah zina. Baik. Bukan berzina, dekat zina pun tak boleh. Khalwat. Tak khalwat. Saya tak zina, saya duduk khalwat je. Duduk berdua-dua dekat taman ataupun dalam kenderaan. Bukan mahram. Naik motor sekali ke kalau anak budak, tak boleh. Sebab itu di antara mendekati zina. Tak boleh. Kalau ada mendekati zina, tidak boleh diharamkan zina. Apatah lagi berzina. Jadi Nabi sebut di akhir zaman ni akan berlaku perzinaan yang cukup banyak. Bukan sekadar berzina, tetapi berani iklan, buat announcement pula berkata dia berzina. Boleh tulis dalam Facebook ke, tulis dalam Twitter ke, dan sebagainya lah, blog dan sebagainya. Dan benda ni berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok dalam newsfeed, dan tahulah kalau ada friend-friend daripada jenis kadang-kadang politik kaya ke semua macam tu, kadang-kadang masuk juga dalam dia punya Facebook kan. Wallahu a'lam betul tak betul, tapi memang betul, memang ada dalam. Dengan kalau kadang-kadang kita tengok dalam Facebook ni naik cerita reality semasa kita tengok dalam Facebook tu di pasangan remaja, kalau buat apa-apa dengan kekasih dia sekarang ni, maknanya benda terbiasa kalau diceritakan. Tidur dengan pasangan dia dan sebagainya, tak malu, tak rasa malu, kadang-kadang rasa bangga pula kan. Kadang-kadang bagi kalau tuan-tuan pergi ke sekolah menengah, mungkin rasa janggal, kalau rasa malu pula kalau dia tak ada teman lelaki kan. Kalau ada teman lelaki ni merupakan satu benda yang rasa boleh dibanggakan. Apatah lagi kalau boleh dibuat benda yang orang lain tak buat kan, rasa bangga kan. Kalau hilang darah bagi seorang dan anak darah sekarang ni mungkin rasa satu kebanggaan kan, ada begitu. Makanya Nabi kata apabila kan zina di akhir zaman ni satu benda yang diiklankan, tak rasa malu nak buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepada mereka penyakit ta'un. Maka ta'un itu tuan-tuan ada kaitan dengan terbuat satu maksiat yang tak segan kita nak buat kan. Bila saya sebut perzinaan sekarang, kita tengok bukan saja zina. Kalau tengok zina sekarang ni, benda-benda ataupun tempat-tempat yang menggalakkan perzinaan cukup banyak. Kalau di Kota Warasan, saya tak tahulah ada sekolah ke, ada kolosologi ke, apa jenis, apa bentuk yang boleh mengajak kepada anak-anak muda kita ni. Kadang-kadang mungkin di satu tempat tu kan, tempat refleksologi ni punya banyak kan. Itu nak urut, yang nak urut tu tak ramai urut, tapi penuh kan. Contoh kalau pergi ke Nilai, memang banyak tempat yang berbentuk spa refleksologi. Kadang-kadang saya tengok juga, sebab saya dulu pernah jadi warden di asrama dengan budak usia. Kemudian setelah usia tu dia ada 3-4 pusat spa. Kadang perhatikan siapakah pengunjung setia kepada pusat spa ni refleksologi. Kadang-kadang bukan umur 20 tahun, 30, yang 4 series, 5 series, 6 series pun ada. Pagi masuk situ. Jadi kalau nak urut, kadang-kadang dia pergi urut kerja untuk orang kampung, tapi saja seronok nak masuk situ. Sebab apa? Sebab di situ bukan hanya dia sediakan mata urut, tapi lebih daripada urut pun boleh. Jadi tuan-tuan, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada apabila berlaku keadaan sedemikian, akan datang penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada zaman dulu. HIV ke AIDS, sampai sekarang pun tidak ada ubat yang paling mujarab, tidak ada ubat yang paling berkesan untuk merawat penyakit HIV dan AIDS. Siapa yang kena, maka tunggulah masa dia matilah, mati ni yang tak ada ubat lah. Dan juga cara nak mengurutkan jenazah AIDS ni pun kadang-kadang lebih teruk lah, teruk pada orang biasa. Kadang-kadang tuan-tuan lah, bukan sebarangan orang boleh, bila dah kena dengan penyakit sifilis ke, penyakit tak ada ubat, bila dah mati, kena basuh kadang-kadang dengan klorok. Tak boleh basuh dengan air biasa, klorok. Dan juga nak pakai, kena pakai memang pakaian yang khas untuk basuh, menguruskan jenazah orang yang terkena HIV dan AIDS. Baik, itu yang pertama. Jadi tuan-tuan kalau tengok yang pertama ini pun memang dah banyak lagi. Sekarang ni kita bukan sekadar kita berzina, kadang-kadang bukan kita, alhamdulillah, ikut kita pula kan, bukan kita, maknanya keadaan masyarakat sekalian ni memberikan lesen pula pada pusat-pusat yang begini kan.
Ini pelacuran ni ialah pekerjaan yang paling tua ataupun paling veteran di dunia, yang paling lama ialah pelacuran. Daripada zaman dulu sampai sekarang ada benda tu, dan juga masih orang minat. Sebab apa? Sebab dia untuk mempunyai syahwat masing-masing. Jadi itu yang pertama. Jadi benda ni dah banyak tuan-tuan berlaku. Penyakit-penyakit yang tidak menimpa zaman dulu, umat zaman dulu, entah pun ada zaman kita. Dan juga kita pastikan untuk anak-anak kita ni darilah dalam macam mana kami didik pada awal supaya tidak terlibat dengan benda-benda yang sebegini. Baik. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Baik. Yang kedua ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahawa di antara asbab ataupun sebab berlakunya kemarau dan susah mencari rezeki dan juga berlakunya kezaliman, pemimpin buat zalim pada rakyat, ialah di antara salah sebabnya ialah mengurangkan sukatan dan timbangan di kalangan masyarakat. Maknanya budaya tipu ni dah banyak berlaku, dan Nabi sebut secara khusus suka mengurangkan sukatan dan timbangan. Dalam Quran ada sebut satu surah yang khusus berkaitan dengan sifat golongan ini yang disebut sebagai golongan Al-Mutaffifin. Itulah dalam surah Al-Mutaffifin Allah sebut dalam juzuk yang 30, Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang Al-Mutaffifin, golongan Mutaffifin. Siapa dia? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, iaitu orang yang apabila dia nak beli barang, dia minta supaya, bila dia nak beli, dia minta supaya peniaga tu yastawfun, bagi lebih sikit dekat dia. Kalau boleh lebih free terus. Macam tu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi apabila dia yang timbang, kalau dia yang buat bisnes, dia yang nak timbang benda tu, nak sukat, maka yukhsirun, dia akan kalau boleh kurangkan. Menipu, kemudian patutnya dapat sekilo, bagilah dalam 800 gram. Contoh. Itu di antara budaya Al-Mutaffifin. Jadi Nabi SAW sebut, kalaulah berlaku sedemikian rupa, maka mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki. Kemarau panjang. Kita sebut khusus di Selangor lah. Kalau tuan-tuan ingat, tahun lepas kita terpaksa cantu air. Mungkin bagi setengah orang, dia akan sebut, akan katakan bahawa ini ialah bencana alam. Bencana alam. Sampai maknanya, tapi nak kata bencana alam dah juga. Sebabnya, sepatutnya sekarang ni musim kemarau tu dia dah, kemarau dengan hujan tu dah jadi balik. Kita pun tak boleh nak, meteorologi pun tak boleh nak fokus, tak boleh nak buat ramalan cuaca. Kadang-kadang macam tu banyak tak betul, daripada betul. Jadi di antara sebab Nabi sebut ialah mengurangkan sukatan dan timbangan. Maknanya budaya tipu ni berleluasa. Kalau jadi kontraktor tipu. Patutnya buat kerja saya tak siap, ambil duit dulu, kemudian cabut. Kalau jadi peniaga, menipu dalam peniaga. Kalau kita yang bekerja dengan perkhidmatan awal atau pengejaman gaji, kadang-kadang bila sampai nak claim mileage, tipu dalam claim mileage. Maknanya itu di antara punca-punca yang boleh membawa kepada kemarau. Tapi kita sekarang ni banyak fokuskan kepada macam mana cara nak kita buat pemilihan awal dan sebagainya. Patutnya di antara benda yang perlu kita cek balik dalam jari hidup kita ni ialah ada atau tidak sifat ini mengurangkan sukatan dan timbangan dalam kehidupan kita. Kalau ada, itu yang patut kita minta doa, minta solat taubat. Sebab tu tuan-tuan, di antara apabila berlakunya kemarau panjang di dalam Islam ni ada satu cara, iaitulah solatul istisqa, solat minta hujan. Dalam agama lain mungkin tak ada, tetapi Nabi Muhammad SAW memberi panduan kepada kita. Apabila tidak berlakunya hujan, tak turun hujan, perlu buat solat istisqa. Dan sebelum solat istisqa tu kena minta ampun dulu. Bila nak solat istisqa ni, sunat buat di kawasan lapang. Bawa sekali dengan semua sekali, ahli keluarga, bukan sekali keluarga, bawa binatang ternak, kambing, lembu, ayam, semua bawa. Bawa semua. Dan juga berpuasa 3 hari sebelum tu.
Ini di antara cara-caranya untuk kita mohon solat istisqa. Dan benda ni kita mungkin tak buat lah, sebab kita tak pernah kambing kan. Tapi kalau di kampung-kampung, bawa sekali dengan kambing repau semua sekali. Walaupun tak semayang, walaupun kambing tak semayang, tapi bawa sekali. Sebab apa? Sebab di antara kita tahulah binatang ni ialah walaupun dia tak ada otak, tapi dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak melakukan maksiat, kan? Baik. Jadi tuan-tuan kena cek balik. Bila berlaku kekumuran panjang ni, sama ada kita ni ada buat tak tipu mengurangkan sukatan ataupun di mana. Dan juga Nabi sebut susah mencari rezeki. Nak cari rezeki cukup susah. Tambah pula dengan zaman golek sampai tungging GST kan. Susah cari rezeki. GST golek sampai tertungging. Baik. Jadi kita cari rezeki macam jenis sekarang ni. Bukan 1, 2, 3, 4. Buat 3, 4 pekerjaan semata-mata nak cari rezeki. Tetapi kadang-kadang kita tak sedar bahawa dalam kita nak cari rezeki itu balul semua sekali, tak kira dah halal haram, yang penting dapat duit. Ini juga salah satu benda yang menyebabkan duit yang kita dapat itu tidak ada keberkatan, dan akhirnya walaupun dapat banyak tetapi kita pun tak tahu ke mana perginya duit yang kita dapat itu. Itu yang kedua, tuan-tuan. Baik. Seterusnya kezaliman daripada kalangan pemimpin. Apabila mengurangkan sukatan yang timbangan ni, pertama kemarau, yang kedua susah mencari rezeki, kemudian kezaliman daripada kalangan pemimpin. Pemimpin yang ada tu buat zalim pada rakyat. Baik. Bila melakukan kezaliman ni, salah satu puncanya ialah sebab kita sendiri budaya mengurangkan sukatan dan timbangan ataupun suka menipu dalam kehidupan. Kalau kita ada sifat ini, minta segera kita sama-sama bertaubat. Diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, sama-sama kita bermuhasabah dan juga taubat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebut, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatar minas sama'i walau al-bahai lam yumtaru. Dan tiada mereka menahan akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit, jikalau tiada ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kait dengan pertama dia, tuan-tuan, di antara sunat sebelum kita nak buat istisqa tu, sebab apa Nabi suruh bawa sekali dengan binatang ternak? Sebab binatang ternak ni merupakan salah satu punca Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan kepada kita. Kita sebut tadi, binatang ternak ni walaupun dia tak ada otak, dia tidak ada taklif, tetapi dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu tak, dalam Quran yang ada sebut bahawa setiap benda yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam dunia, di langit dan di bumi ini, sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innallaha ghafurur rahim. Kita mungkin nak sebut berapa banyak sehari kita tasbih. Maksud saya lah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak dalam sehari itu kita berzikir, membasahkan lidah kita dengan berzikir. Masing-masing boleh jawab dalam diri kita. Berapa banyak kita selawat kepada Nabi SAW selain pada kita selawat dalam bacaan tahiyat akhir. Memang wajiblah baca kan. Sunat memang kita akan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam selawat. Kalau 2 kali kan, subuh ada lagi dalam doa kunut. Selain daripada kita solat, berapa banyak kita lafazkan selawat kepada Nabi SAW kan? Kadang-kadang 10 dah sampai kan? Baik, jadi muhasabah kita ni boleh jawab. Baik, jadi dalam ayat ni Allah sebut setiap benda yang berada di antara langit dan bumi, as-samawati sab'u, 7 petala langit, dan juga apa yang di antara yang berada dalam langit dan bumi ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu makhluk melainkan dia saja memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah. Tapi walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kita saja yang tidak mendengar cara dia bertasbih. Kita saja yang tak faham cara macam mana makhluk-makhluk ni bertasbih. Sebab tu akan perasan kalau kita pergi contoh kita berkelah ke ataupun bercuti, ada orang yang bila pergi ke tempat-tempat yang sunyi,
duduk di kawasan resort dan sebagainya, dengar air yang mengalir, air terjun, sebagainya, kita rasa tenang kan, rasa tenang. Dan kat rumah kita pun kita letak air. Agak bila bubuh air tu, air mengalir rasa tenang. Sebab apa? Sebab mungkin pastinya makhluk-makhluk ini semua bertasbih kepada Allah. Dan bila bertasbih kita rasa tenang sekali. Kan? Sebab apa? Sebab binatang yang melata di muka bumi Allah sentiasa bertasbih kepada Allah. Sebab tu setiap binatang yang ada di muka bumi ini, kadang-kadang kita patut rasa malu. Kerana apa? Sebab fikir mereka lebih banyak daripada kita. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Baik tuan-tuan, yang tiga ni Nabi sebut. Sebab apa? Sebab kerana apa hujan tidak turun daripada langit? Kan? Sebab apa berlaku kemarau? Kalau tadi sebab kita mengurangkan sukatan dan timbangan. Yang ketiga ni disebut sebab menahan zakat harta. Ramai orang yang bila dapat duit, ada duit yang sepatutnya dah cukup nisab, dah cukup nisab, iaitu pun jumlah yang patut dizakatkan, tapi ramai orang kedekut, bakhil nak keluarkan zakat. Kita rasa sayang harta kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma naqasa malun min sadaqah. Orang yang selalu menginfakkan hartanya tidak akan pernah fakir dengan sebab dia menginfakkan hartanya. Tengok di sini kita, orang yang selalu menginfakkan hartanya dia tak pernah fakir. Tetapi orang yang kedekut, bakhil tak hidup masjid ni, kadang-kadang dia nampak dia banyak, tapi tak sedang kadang-kadang dia buat rasa tak cukup. Sebab tu tuan-tuan, pernah orang yang gaji 20,000 tapi minta zakat, kan, dekat Selangor. Ada kes dia betul, gaji sukan 20,000, kan, kita gaji mungkin 3-4 ribu, dapat beri, tapi yang dapat beri kan dapatkan cukup lah, alhamdulillah. Tetapi ada orang yang gaji 20,000 mana banyak lah, tetapi tak cukup. Sebab tidak ada keberkatan dalam zakat. Jadi kita kena faham bahawa apabila kita menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, zakatlah. Tengok zakat sekali, tuan-tuan cek balik sama ada kita dah mengeluarkan zakat ataupun tidak. Bila kita sebut zakat ni bukan hanya terhad kepada zakat fitrah saja. Ada orang yang faham bila sebut zakat ni zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib, memang wajib. Dikeluarkan oleh setiap individu yang cukup umur dan juga ada lebihan harta, dikeluarkan pada setiap Ramadan. Tetapi selain pada zakat fitrah yang wajib itu, ada zakat-zakat lain yang perlu kita keluarkan. Sebab apa? Sebab dalam harta kita ni tuan-tuan, harta yang kita dapat 2.5% Islam peruntukkan untuk orang yang memerlukan. Sebab itu hebatnya Islam. Bila kita mengeluarkan zakat, mana kita membantu orang yang memerlukan, fuqara, masakin dan juga yang selainnya, dapat asnaf. Baik. Jadi 2.5%. Saya nak sebutkan di sini di antara zakat yang perlu kita keluarkan selain daripada zakat fitrah ialah zakat harta benda. Bila sebut zakat harta benda, dia ada 9 kategori. Kalau di Negeri Sembilan tu dia 9 kategori yang mungkin sama juga dengan Selangor. Pertamanya tuan-tuan, zakat apa? Zakat harta ataupun pendapatan. Siapa yang ada zakat pendapatan, maknanya memang bekerja, maka dia kena keluarkan zakat. Cuma masalah kita sekarang ni, sama ada kita nak keluarkan zakat sekaligus ataupun bulan-bulan. Masalah bila bayar sekaligus ni, kita nak keluarkan RM1,000 contoh. Susah, RM10,000 bukan senang nak keluarkan RM10,000. Sebab tu lebih baik kalau kita buat potongan gaji setiap bulan. Pergi ke jawatan zakat, kira bayar banyak gaji kita, kemudian daripada jumlah yang sepatutnya kita bayar sekaligus langsam tu, lebih baik kita buat potongan gaji sebab tak langsam. Sebab kalau memang sukar ni, kalau kita nak keluarkan RM1,000, apatah lagi dalam tabung masjid pun kadang-kadang dah masuk RM50 pun susah. Tak pernah pun kadang-kadang. Kita biasa pun RM1, RM2, okey lah kan. Tapi nak keluarkan masuk RM50 dalam tabung masjid cukup susah, tapi tak pernah masukkan. Sebab apa? Sebab kita rasa sayang harta tu. Baik. Jadi caranya, pergilah jawab zakat, boleh pergi buat potongan gaji. Sebabnya sebab dah cukup nisab, perlu dizakatkan 2.5. Bukan banyak pun. Berapa contoh? Kita ambil RM100,000. Kalau RM100,000, kalau rasa banyak, zakat ni sikit saja. RM100,000, contoh kalau perlu dizakatkan banyak sangat RM100,000, sebab gaji orang tinggi, kita ambil lah average gaji kita, katalah seorang tadi sebulan RM5,000, setahun RM60,000. Baik. Tolak semua tempoh haji, tolak mana yang perlu dizakatkan, contoh RM20,000. RM20,000 dah cukup nisab. Nisab berapa? Nisab adalah bilangan kadar duit yang perlu dizakatkan bila duit kita sampai tahap cukup nisab tu perlu dizakatkan. Maka
11,000. Kalau di Negeri Sembilan dah dikurangkan daripada 15 kepada 11,000. Baik. Jadi kalau siapa ada duit lebih daripada 11,000 maka perlu dizakatkan. Dan contoh tadi 20,000. Jadi 2.5% daripada 20,000 berapa? 10% sama dengan 2,000. Jadi kalau 10% 2,000 dengan 400, lebih kurang RM450 saja. Daripada 20,000 tu RM450 saja yang perlu kita zakatkan. Baik, itu cara kiraannya. Baik. Yang berikutnya zakat perniagaan. Zakat perniagaan ni banyaklah. Kalau kita ada bisnes, walaupun kita bisnes ayam tu tidak perlu dizakatkan. Tetapi kalau kita bela ayam ke kampung, contoh kat rumah bela ayam, tak berniaga pun tak perlu zakat. Tetapi kalau ayam tu dibisneskan ataupun apa-apa jenis perniagaan lah, cukup dia punya besar dia perlu dizakatkan 2.5%. Kemudian zakat wang simpanan. Kalau kita ada wang simpanan di bank, wang simpanan selain pada institusi yang telah mengeluarkan zakat untuk kita, contoh macam tabung haji dah keluarkan zakat, maka duit tabung haji tidak perlu dizakatkan. Tetapi kalau ada 2, 3, 4 akaun dalam bank-bank lain yang tidak lagi dizakatkan, kita perlu hitung balik semua duit yang ada tu. Maka kalau cukup zakat dia, cukup besar, contoh ada 70,000, dalam 4 akaun tu ada RM70,000, maka kiralah 2.5% daripada semua harta tu. Kemudian bagi orang perempuan, zakat emas. Zakat emas ataupun zakat emas lah, bagi orang yang ada emas bertimbun-timbun kat rumah. Emas perhiasan yang pakai walaupun sekali 2 kali pakai setahun, maka tidak perlu dizakatkan. Tetapi emas yang banyak ni, yang melebihi urus biasa. Urus berapa? Kalau emas zakat perhiasan ni, biasanya kalau saya sembang dalam konteks Negeri Sembilan, 200 gram yang biasa orang pakai. Tiba-tiba dia pakai sekilo penuh. Dia ingat pakai kiri kanan kaki penuh dengan emas. Baik. Jadi tolaklah 200 gram tu yang dia tak nak pakai. Contoh, dia ada sekilo, maka baki daripada urus biasa 200 gram tu yang dia simpan saja, maka jumlah baki tu tidak perlu dizakatkan 2.5%. Macam mana nak zakat? Sama ada nak bagi emas tu, sorry lah nak bagi emas kan, ataupun paling mudah kira balik dengan jumlah wang emas semasa, keluarkan mana yang baki tu lah, yang lebih hadap. Kalau mana saya kata sekilo tadi, tolak 200 gram, maka 800 gram tu perlu dizakatkan. 25 dengan nilai harga semasa banyak tu, maka perlu dizakatkan. Baik, kemudian zakat KWSP. Kalau kita keluarkan sekaligus, dapat sekaligus 100,000 contoh KWSP. Yang pertama sekali tuan-tuan, untuk pastikan keberkatan duit yang kita dapat ni, zakatkan dulu. Sebab kita dapat one off, maknanya 2.5% daripada zakat, daripada duit kita dapat tu dizakatkan. Baik, itu di antara zakat. Jadi sebab apa? Sebab di antara sebab disebut berlakunya kemarau panjang ialah kerana tidak mahu berzakat. Baik. Satu doa pentinglah yang boleh kita amalkan tuan-tuan, insya-Allah, untuk kita mengelak daripada penyakit bakhil. Sebab semua orang ada penyakit bakhil. Sifat sukakan harta benda ni, Quran dah sebut lama dah. Apa dia Allah sebut? Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Diperhiaskan kepada manusia ni hubbus syahawat. Kita kan benda-benda yang berbentuk syahwat. Apa contohnya? Minan nisa, di kalangan perempuan, suka perempuan. Wal qanatiril muqantarah, dan sukakan harta bertimbun-timbun. Kalau boleh dalam rumah dia tu nak penuh dengan harta. Memang semua orang suka, memang itu fitrah manusia. Harta bertimbun yang Allah sebut khusus dalam Quran. Minaz zahab, daripada emas. Wal fiddah, dan juga perak. Wal an'am, binatang ternak, kenderaan. Wal harth, ladang-ladang, di estate, gerai estate, suka beli tanah dan sebagainya. Memang suka, tetapi cara untuk kita nak buangkan sifat bakhil ini, tuan, salah satu cara nak didik hati kita adalah dengan berzakat dan juga berinfakkan harta. Baik, doa yang paling yang boleh kita amalkan, doa yang mungkin kita tahu tapi kita tak amalkan, ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Apa yang kita doa? Allahumma inni
Ada. InsyaAllah dan sambung sikit lagi di doa yang maksudnya kita baca tadi itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita mohon pada Allah SWT kita berlindung daripada rasa keluh kesah dan juga rasa sedih. Bagus doa ni maksudnya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita mohon ya Allah berlindung denganmu daripada rasa lemah dan juga rasa malas. Rasa malas ni doa dia. Baca doa ni. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita berlindung kepada Allah daripada rasa jubni wal bukhl, rasa bakhil. Nak hindarkan rasa bakhil, minta dan Allah lindungkan daripada kita rasa bakhil, insya-Allah. Kita amalkan, bawa train bawa kita akan jadi pemurah. Tak semua orang boleh pemurah. Sebab bakhil itu memang kemudian yang keempat Nabi sebut, dan tiada mereka mungkir akan jadi Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Ini Nabi sebut bagi pemimpin kena pegang dengan janji Allah dan juga kena amanah dalam melaksanakan beramanah kepimpinan. Benda ni dah berlaku tuan-tuan apabila negara Palestin yang dulu banyak, mana negara Palestin yang asalnya Israel, maknanya yang disebut dalam peta itu Israel. Dulu sebelum tahun 1949 berlakunya rampasan, maknanya sebelum Israel masuk ke Palestin, tanah Palestin luas. Tetapi sekarang yang tinggal hanyalah Keting Gaza dan juga sepadan Dhofar Gharbiyah sahaja. Benda itu dah jelas berlaku apabila janji Allah, maknanya sebelum pemimpin yang sifatnya amanah tidak menjual tanah Palestin. Kadang-kadang sifat rasuah berlaku di kalangan pemimpin senang lena, akhirnya yang tergadai ialah tanah rakyat itu sendiri, tanah rakyat Palestin ataupun Islam sendiri, rakyat milik orang Islam
tapi akhirnya tinggal sedikit saja. Kenapa? Kerana mengkhianati janji Allah, tidak amanah dalam urusan pimpinan. Kita pun kena tengok di sini, apabila kita ni amanah ataupun tidak dalam melaksanakan tugas harian kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima dia sebut perang saudara akan berlaku disebabkan pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan. Maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Berlakunya perang saudara apabila kita mengenepikan hukum Allah yang sepatutnya kita berpegang dengan hukum tersebut, maka kita tidak berpegang. Bila sebut hukum Allah ni bukan hanya terhad kepada wudu saja. Dan banyak hukum lain, muamalah ke dalam ibadat, muamalah, munakahat dan sebagainya. Kita seharian memang tidak sebagai orang Islam memang tertakluk secara khusus kepada hukum hakam. Kena ada halal dan haram, dan kena tahulah hukum halal haram. Kalau kita melanggar saja, maka tunggulah Allah akan menimpa kita. Baik. Jadi tuan-tuan, Quran ini sebagai satu panduan untuk kita, bukan sekadar kita baca seharian. Kadang-kadang mungkin kita baca saja tapi tak faham. Sedangkan Quran itu datang untuk tahqiq masalih ibad, untuk membawa kebaikan untuk kita. Cuba cek satu ayat Quran, tidak ada benda yang mengajar kepada kita untuk buat benda yang tak elok. Semuanya mengajak kepada kejayaan, mengajak kepada makan benda-benda yang baik, dan juga mengajak kita supaya beramanah dalam tindakan, beribadah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita akan berhadapan dengan suatu hari yang mana hari ini semua orang akan menghadapi, iaitulah hari kematian dan juga kebangkitan. Kita akan mati dan juga dibangkitkan. Kalau mati terus, benda tidak dibangkitkan tidak mengapa. Tetapi kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu itu akan ditanya balik setiap benda yang kita buat kat dunia ini. Maka kalau kita buat bekalan kita di dunia ini cukup, insya-Allah kita akan selamat waktu kita nak melintas titik siratal mustaqim. Bercakap mudah tapi kita nak mengamalkan tu agak sukar. Tapi insya-Allah kalau kita boleh sentiasa ada menghadiri majlis ilmu, dan kita akan tahu mana benda yang patut yang kita buat, benda-benda yang haram kita buat, kita tidak mendekati benda tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan selamat daripada azab Allah. Dan seperti mana yang kita tahu sentiasa tuan-tuan, bahawa matlamat akhir kehidupan kita kat dunia ini ialah syurga. Nak sungguh syurga tu bukan macam Elikia sebut, bersungguh di syurga bukan senang. Nak sungguh nak masuk, nak syukur tu pada tentu lagi, kan? Bukan syurga. Takut saya kita tak sampai tu syukur depan atas titian siratal mustaqim. Kadang-kadang kita kalau tidak amanah dengan kita tidak amanah dengan apa yang Allah Taala suruh kita buat, maka bimbang tak sempat sampai ke syurga, dah masuk dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ni tuan-tuan, saya nak buat terakhir. Kadang-kadang kita rasa umur kita ni terlampau mungkin panjang lah, bagi 1 tahun, 100 tahun nak terpanjang lagi. Tetapi kita ingat bahawa satu hari, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan 1000 tahun kita kat dunia ni. Maka kita hidup 60 tahun, ataupun orang hidup paling lama pun 100 tahun. Ada orang hidup 100 tahun, cuba darablah 1/10 tak sampai lagi. Satu hari dia dengan hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah macam tu. Jadi kita tak nak begitu. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada malam ini dapat memberikan satu pedoman dan juga motivasi untuk kita terus istiqamah dengan ibadah dan juga berada di bawah panji Al-Quran dan juga Sunnah, insyaAllah. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semua, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil 'afiyati wassalam wa haqqan bil taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.